各位弟兄姐妹，大家平安。Shalom saudara-saudari. 我们感谢主带领了我们，已经进入这个可以说这个年底，再一下子结束了2024年。 Kita bersyukur Tuhan telah membawa kita memasuki bulan terakhir di tahun ini dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini. 我们要感谢主一整年2024年蒙神的带领，赐福我们，使我们今天还可以来到主的跟前，一起来敬拜神。 Kita bersyukur dengan pimpinan Tuhan selama setahun ini kita masih ada hari ini dan hari ini kita masih bisa datang di sini. 那么我们这个今天是22号，明天23、24、25号有一系列的这个圣诞庆祝会。 Hari ini tanggal 22 Desember dan tanggal besok 23, 24 dan 25 kita ada serangkaian perayaan Natal. 我们今天要思想一个题目，就是真光鼓励我们采取行动。 Tema yang akan kita renungkan hari ini adalah terang sejati mendorong kita untuk bertindak. 让我们来看罗马书第10章13到15节。 Mari kita membaca dari Roma 10 ayat 13 sampai 15. 因为凡求告主名的，就必得救；然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记，报福音传喜信的人，他们的脚中何等佳美！ Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. 在还没有听到之前，我们再次低头，我们进入祷告。 Mari kita bersatu di dalam doa. 天父上帝，我们满心感谢你， Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, 给我们美好的机会来到你的圣宝座前。 memberikan kesempatan yang begitu baik agar kami bisa datang ke hadirat-Mu. 求主你预备我们的心， Kiranya Engkau mempersiapkan hati kami, 带着谦卑受教的心， membawa hati yang rendah hati yang mau diajar. 让你自己向我们每个人说话。 Kiranya Engkau sendiri yang berkata kepada setiap kami, 透过神的话语来教导我们、提醒我们、帮助我们。 melalui firman Tuhan mengingatkan kami, menolong kami. 我们这样的祷告仰望神， Kami berdoa berharap kepada Tuhan, 是完全的奉靠耶稣圣名求。 hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 有一位新来的慕道友来到教堂，试图坐在前排的位置上。 Ada seorang simpatisan baru yang datang ke gereja dan duduk di barisan depan. 那么一位老会友这个马上走近他，对他说对不起。 Lalu ada seorang jemaat lama yang datang mendekati dia lalu berkata, sorry ya, 这个位置已经属于我的。 tempat duduk ini adalah milik saya. 那么新的慕道友很困惑。 Lalu simpatisan baru ini sangat bingung. 我们不是都是基督里的弟兄姐妹吗？ Bukankah kita semua adalah saudara-saudari di dalam Tuhan? 这个座位是给所有人的。 Maka tempat duduk ini untuk semua orang. 老会友回答说：“当然。 Lalu jemaat lama itu menjawab, iya tentu saja. 但我从1985年已经坐在这里了。” Tapi saya sudah duduk di kursi ini dari tahun 1985. 它的下面你可以看有我的名字。 Di bawahnya bisa dilihat ada nama saya. 那么这个最后牧师就跑过来对他说：“好吧，为了保持这个团结。” Lalu pendeta pun datang mendekat lalu berkata, baiklah untuk menjaga kesatuan. 我们从下周开始
要这个轮换位置， Mulai minggu depan kita mau rotasi tempat duduk. 大家都可以试试新的座位吧。 Jadi setiap kita bisa mencoba tempat duduk yang baru. 那么老会有开玩笑对牧师说， Lalu jemaat lama itu bercanda dengan pendeta lalu berkata, 那牧师也需要轮换吗？ apakah pendeta juga perlu dirotasi? 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 我们基督徒之间有很多不重要的这个争论。 di antara orang Kristen banyak perdebatan yang tidak penting. 例如，我们应该是教堂买这个地毯什么颜色？ Misalnya kita perlu membeli karpet warna apa untuk gereja? 是红色的呢，还是蓝色的呢？ Warna merah atau warna biru? 常常为了颜色的问题，就真的这个面红耳赤。 Seringkali karena memperdebatkan warna karpet kita jadi bertengkar. 或者上帝是否可以创造一块大到这个搬不动的石头？ Atau apakah Allah dapat menciptakan batu yang begitu besar 他自己搬不动啊。 sehingga ia sendiri pun tidak dapat mengangkatnya? 保罗对这个提摩太说。 Paulus berkata kepada Timotius, 唯有那愚拙无学问的辩论总要弃绝，因为知道这等事是其真正的。提摩太后书第2章23节。 hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. 2 Timotius 2 ayat 23. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari terkasih, 基本的教育固然需要这个维持， doktrin-doktrin yang fundamental memang perlu dijaga. 重要的这个教育是很绝对性的，不可以更改。 Doktrin-doktrin yang fundamental ini harus dijaga dan tidak boleh diubah. 但是为了小事情争论， Tapi jika untuk hal-hal sepele maka kita berdebat, 例如是这个受庆礼或是这个地礼， misalnya baptis selam atau baptis percik. 敬拜的时候可以用锣鼓吗？或是不可以用锣鼓等？ Apakah ketika ibadah kita boleh menggunakan drum atau tidak? 这样的争论使我们不能够成为世界的光， Perdebatan seperti ini membuat kita tidak bisa menjadi terang dunia, 也不能够带领新的灵魂来到神的跟前。 juga tidak dapat membawa jiwa baru ke hadapan Tuhan. 所以圣奥古斯丁曾经这么说： Sehingga Santo Agustinus pernah berkata, 在本质上团结， di dalam kesatuan, di dalam hal yang esensial persatuan, 在非本质上自由， di dalam hal yang tidak esensial kebebasan, 在所有的事上要有爱心。 dalam segala hal kasih. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 在圣经中真光常指向耶稣基督， terang sejati biasanya mengacu kepada Yesus Kristus, 象征他所带来的真理和救赎之光。 yang melambangkan terang kebenaran dan keselamatan yang dibawanya. 在约翰福音中，耶稣被称为世界的光， Dalam Injil Yohanes, Yesus disebut sebagai terang dunia, 是真正照亮人心灵的这个光明，引导人脱离黑暗的。 terang yang benar-benar menerangi hati manusia dan membimbing mereka keluar dari kegelapan, 走向神的真理和生命。 menuju kebenaran dan kehidupan Tuhan. 只有跟随耶稣基督，才能在灵性上找到光明和真正的生命。 Hanya dengan mengikuti Yesus, kita dapat menemukan terang dan kehidupan secara rohani. 在Timothy Keller 在他的这个教导中，他常谈到真光是福音的核心。 Dalam pengajarannya, Timothy Keller sering berbicara tentang terang sejati yang merupakan inti Injil. 基督就是那真光，能够打破世俗虚假的光明，带来真正的这个救赎。 Kristus adalah terang sejati yang dapat memecahkan terang palsu dunia dan menghasilkan keselamatan sejati.
他指出人们常常被生活的这个假象蒙蔽， Ia menunjukkan bahwa manusia sering kali dibutakan oleh ilusi hidup. 追求这个物质啦、成功啊，还有这个短暂的满足感， Sering mengejar materi, kesuksesan, atau kepuasan sementara. 而这些是无法提供真正的平安、真正的希望。 Dan hal ini tidak dapat memberikan harapan dan damai yang sejati. 他在惧怕之城和上帝的面具等著作中强调， Dalam karyanya seperti City of Fear dan The Mask of God, ia menekankan 基督的光照亮人心中的这个黑暗， terang Kristus menerobos dalam kegelapan hati manusia, 使人看到自己的罪病，这个寻求神的赦免。 memungkinkan manusia melihat dosa-dosanya dan memohon pengampunan dari Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 传福音不只是教会的活动，传福音乃是教会的本质。 pengabaran Injil bukan sekedar kegiatan gereja, tetapi merupakan inti dari gereja. 换一句话说，不传福音的教会不是真正的教会。 Dengan kata lain, maka gereja yang tidak mengabarkan Injil bukanlah gereja Kristus. 就好像一个人，必须活出人的本质来。 Ibarat manusia harus menghidupi hakikat manusia. 若活不出人的本质，他根本不是一个人。 Jika ia tidak mampu menghidupi hidup seperti manusia, maka ia bukanlah manusia. 我们可以这样说：一个不传福音的基督徒，基本上是一个没有真正认识上帝的基督徒。 Maka kita bisa berkata orang Kristen yang tidak melakukan penginjilan, maka ia belum benar-benar mengenal Tuhan. 因为真正认识上帝的人，他已经经历了上帝的爱而救恩的人。 Karena orang yang benar-benar mengenal Tuhan adalah mereka yang telah mengalami kasih dan keselamatan Tuhan. 他必然向他人分享上帝的爱，而以这个救恩。 Mau tidak mau, ia akan membagikan kasih dan keselamatan Tuhan kepada orang lain. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari terkasih, 让我们从罗马书第10章13到15节来思想真光鼓励我们采取行动这个题目。 mari kita bahas topik terang sejati mendorong kita untuk bertindak dari Roma 10 ayat 13 sampai 15. 我们要从3点来分享。 Kita akan membahas dari 3 poin. 我们看第一点， Poin yang pertama, 就是救恩的普世性。 keselamatan bersifat universal. 第13节，因为反求告主名的，就必得救。 Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. 犹太人的背景中，律法和行为曾是通向神重要的途径。 Dalam latar belakang Yahudi, hukum Taurat dan perbuatan merupakan jalan penting menuju Tuhan. 但是保罗明确地指出，救恩不再依靠这个律法。 Namun Paulus memperjelas bahwa keselamatan tidak lagi bergantung pada hukum Taurat, 而是建立在这个信心上。 namun dibangun di atas iman. 这些经文也引用了约珥书第2章32节的内容。 Ayat ini juga mengutip isi dari kitab Yoel 2 ayat 32. 凡求告耶和华名的，就必得救。 Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. 表明救恩的普世性。 Menunjukkan keselamatan bersifat universal. 所有的人，不论是犹太人或是外邦人， Semua orang, baik orang Yahudi maupun kafir, 无论是背景、种族或是过去的行为， tanpa memandang latar belakang, ras, atau perilaku di masa lalu, 任何人只要出自真心的呼求主，都可以得到神的恩典和救恩。 siapapun bisa menerima anugerah keselamatan Tuhan asalkan mereka berseru kepada Tuhan dengan hati yang tulus. 因为福音救恩是普世性的， Karena Injil itu bersifat universal. 所以这个求告主名不只是简单的喊出主的这个名字而已。
Oleh karena itu yang berseru kepada nama Tuhan bukan sekedar menyerukan nama Tuhan. 它意味着这个一种信心的表达和对主耶稣的信靠。 Ia mencakup aspek berikut yaitu mengakui Yesus adalah Tuhan dan 它意味着一种信心的表达和对耶稣基督的信靠。 ia merupakan ekspresi iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus 它包含这个以下几方面： dan mencakup beberapa aspek berikut. 承认耶稣是主，是唯一的拯救的神； Mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan. 完全依靠耶稣的救恩和牺牲来得救。 Sepenuhnya mengandalkan kasih karunia dan pengorbanan Yesus untuk keselamatan. 求告主的名包含着悔改的心，表示愿意从罪中回转。 Menyerukan nama Tuhan mencakup hati yang bertobat, mengungkapkan kesedihan untuk berbalik dari dosa, menjalani kehidupan baru, 过一个新的顺服神的生活。 menjalani kehidupan baru dalam ketaatan. 基督徒要不断的提醒自己， Umat Kristen harus terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri. 救恩是神的恩典， Keselamatan adalah anugerah Tuhan, 而非我们自己的这个功劳， bukan usaha kita sendiri. 进而以感恩的心来回应神的爱。 Kemudian menanggapi kasih Tuhan dengan hati yang bersyukur. 如果真心的信靠主，就应该在生活中彰显出对主的依赖和忠诚。 Jika benar-benar percaya kepada Tuhan, maka harus menunjukkan kebergantungan dan kesetiaan kepada Tuhan dalam hidup. 我们可以通过关心他人、饶恕并这个传福音等的方式， Kita dapat melalui peduli terhadap orang lain, mengampuni dan memberitakan Injil, 帮助他人能认识主的爱与救恩。 membantu orang lain untuk mengenal kasih dan keselamatan Tuhan. 我们来看第二点， Kita lihat poin yang kedua, 就是传福音的重要性。 pentingnya penginjilan. 我们看第14节，然而人未信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？ Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? 这节经文是使徒保罗在讨论信仰的传播的方式。 Ayat ini adalah Rasul Paulus sedang membahas metode penyebaran iman kepercayaan. 他强调了传福音的这个重要性， Ia menekankan pentingnya penginjilan, 并这个阐明了人们如何在信仰中成长的几个关键的步骤。 menggambarkan beberapa langkah penting bagaimana orang bertumbuh dalam iman mereka. 求与信， Mohon dan percaya. 人们只有在对神有信心的基础上，才能呼求他。 Manusia dapat berseru kepada Tuhan hanya berdasarkan iman mereka kepadanya. 然而，如果还没有机会听到福音，人们就无从相信，因此无法呼求神的名。 Namun jika tidak ada kesempatan untuk mendengar Injil, maka manusia tidak bisa percaya dan tidak bisa menyerukan nama Tuhan. 信与听， Percaya dan mendengar. 人们的信心源自听到神的福音或是神的话语。 Iman manusia timbul dari pendengaran akan firman Allah atau Injil. 信仰并非是凭空产生的， Iman tidak muncul begitu saja, 而是通过理解，还有接触和接纳神的启示而形成。 namun terbentuk melalui pemahaman, kontak, dan penerimaan terhadap wahyu Tuhan. 还有听与传， Lalu mendengar dan memberitakan. 若没有人将福音传出去， Jika tidak ada orang yang memberitakan Injil, 未曾听见福音的人就无法产生这个信心。 orang yang belum mendengar Injil tidak akan bisa beriman. 因此，我们每一个人传道人啊、见证者和基督徒的责任就是，将福音
带给那些未听到福音的人。 Oleh karena itu tanggung jawab kita sebagai pengkhotbah, saksi, dan orang Kristen adalah memberitakan Injil kepada mereka yang belum pernah mendengarnya. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari terkasih, 在实际的生活中， dalam kehidupan nyata, 我们也可以将基督教的价值观和行为的准则去影响我们周遭的人。 kita juga dapat menggunakan konsep nilai dan pedoman hidup Kristen memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. 让别人从我们的生活中看到基督的爱、基督的恩典， Sehingga orang lain dapat melihat kasih dan anugerah Tuhan melalui hidup kita. 据说有一间修道院过去曾经辉煌一时， Konon dulu ada sebuah biara yang megah. 那么这个吟唱诵经之声不绝于耳。 Suara lantunan kitab terus terdengar sepanjang waktu. 但是经过慢慢的岁月，过去的光景不在了。 Namun lama-kelamaan pemandangan masa lalu itu sudah tidak ada lagi. 眼看这所修道院要关门了， Kelihatannya biara ini sudah akan tutup. 那么老院长的心情非常的沉重。 Perasaan hati kepala biara begitu berat. 那么他决定前往拜访一位智慧的职人， Ia lalu memutuskan untuk mengunjungi seorang filsuf yang bijaksana. 请教他有何复兴修道院的方法。 Memohon petunjuk bagaimana cara mempertahankan biara ini. 那么智慧人回答说：“我没有什么好办法， Lalu orang bijak ini berkata, saya tidak memiliki solusi yang baik. 但是你知道不知道？你们当中有一个是耶稣的乔装。” Tapi tahukah Anda bahwa salah satu dari kalian adalah Yesus yang sedang menyamar? 回到修道院，这个老院长和大家分享这个经历。 Kembali ke biara, kepala biara ini membagikan pengalamannya kepada semua orang. 每个人彼此相看，同时在心中有猜想。 Maka orang-orang saling memandang dan saling menerka. 到底哪一个最有可能是耶稣的装扮呢，或是乔装呢？ Kira-kira siapa yang paling mungkin adalah Yesus yang sedang menyamar? 由于耶稣或许会乔装成为任何人的样子，因此人人都有可能。 Karena Yesus mungkin saja menyamar sebagai siapa saja, maka setiap orang ada kemungkinan. 不久，这个修道院弥漫着一群祥和之气。 Tak lama kemudian biara ini dipenuhi oleh suasana damai. 修士彼此都十分的友爱，大家相处。 Para biarawan sikapnya saling mengasihi satu sama lain. 相亲相爱，彼此尊重。 Saling menghormati dan saling rukun. 不久，这所没落的修道院慕道子并参加进修的人越来越多。 Tak lama kemudian biara yang mulai merosot ini kembali ramai dikunjungi orang-orang yang ikut retret. 修道院又再一次恢复了往日的兴盛。 Biara ini kemudian kembali pada kejayaannya seperti semula. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari terkasih, 我们想一想，如果每个人都把周遭的人看作是耶稣的这个乔装， jika setiap kita memandang orang di sekeliling kita sebagai Yesus yang sedang menyamar, 我们会用怎样的心态去看待他们呢？ bagaimana dengan sikap seperti apa kita akan memandang mereka? 我们的家、我们的教会将变成怎样呢？ Rumah kita, gereja kita akan berubah menjadi seperti apa? 福音的大能就显然会就自然会显明了。 Kuasa Injil secara alami akan dinyatakan. 我们看第三点， Kita lihat poin yang ketiga. 就是传道者的美好的脚踪。 Indahnya langkah kaki seorang pembawa Injil. 第15节，若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记，报福音、传喜讯的人，他们的脚踪何等佳美！
Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. 这些经文引用这个以赛亚书第52章第7节， Ayat ini mengutip dari Yesaya 52 ayat 7. 其中佳美形容了传福音者带来的好消息的脚步。 Betapa indahnya menggambarkan jejak kaki penginjil yang membawa kabar baik. 这里的脚中象征传道者的行动和努力， Jejak kaki di sini melambangkan tindakan dan upaya penginjil, 指向那些为了传福音而奔波劳累的人。 menunjuk pada mereka yang bekerja keras untuk menyebarkan Injil. 他们所做的事工是值得尊敬和欣赏的， Pelayanan yang mereka lakukan patut dihormati dan dihargai, 因为他们带来了上帝的恩典和拯救的消息。 karena mereka telah membawa anugerah dan berita keselamatan Tuhan. 有好多的宣教师离乡背井，前往世界各地，将基督教的信仰带给尚未听福音的这个群体。 Ada banyak misionaris yang meninggalkan kampung halaman mereka dan melakukan penginjilan keliling dunia untuk membawa berita Injil kepada kelompok yang belum pernah mendengarnya. 例如这个19世纪的戴德生， Misalnya pada abad ke-19, Hudson Taylor. 他创办了中国的内地会， Ia mendirikan China Inland Mission. 他把基督教带入中国的内地。 Ia membawa agama Kristen ke daratan Tiongkok. 我们知道，他为了传福音到中国，付上极大的代价。 Kita tahu ia membayar harga demi memberitakan Injil ke China. 他离开他的这个国家英国， Ia meninggalkan negaranya Inggris. 他离开他的爱人，因为爱人不肯跟着他，所以就跟他他们就可以说断绝来往了。 Ia meninggalkan kekasihnya karena ia tidak bersedia mengikuti dia ke China. 我们知道到中国做宣教是不容易， Kita tahu menjadi misionari di China itu tidak mudah. 要适应中国的文化。 Harus beradaptasi dengan budaya China. 我们知道，如果你不懂、你不会中文的，要学中文是难上加难。 Kita tahu kalau tidak bisa bahasa Mandarin, mau belajar itu sangat susah. 常常人家要学中文他的发音常常不准Seringkali belajar Mandarin itu intonasi nadanya tidak tepat. 我们知道有四音，阴阳上去，如果你讲的不准，人家就这个会乌龙的，或是这个误会了。 Mandarin ada 4 nada, jika kita salah mengucapkan nadanya maka artinya pun jadi salah. 前个礼拜有一个字是讲一个故事， Minggu lalu ada seorang majelis menceritakan sebuah cerita. 他说有一个男生他的脚扭伤了，去找医生。 Ada seorang pria yang kakinya itu terkilir lalu mencari dokter. 这个医生是女的， Dokternya ini perempuan. 那么这个医生就看他的脚，摸他的脚， Lalu dokternya memegang kakinya. 那么对这个先生说， Lalu berkata pada pria ini, 叫妈妈。 panggil mama. 这个病人就莫名其妙说什么啊？ Lalu si pasiennya ini pun bingung. 医生在重复叫妈妈， Lalu dokter berkata lagi, panggil mama. 他就乖乖的叫妈妈，他就医生叫妈妈咯。 Lalu ia nurut dan memanggil dokter itu mama. 原来是这个误会了， Ternyata salah paham. 这个医生的中文不准Ternyata si dokter ini Mandarinnya intonasinya tidak tepat. 他的意思不是叫妈妈，他的意思是脚妈妈。你的脚妈妈。 Ternyata maksudnya adalah apakah kakimu itu tidak ada rasa, mati rasa. 可是因为讲的不准，就叫妈妈。Jadi karena intonasi tidak tepat, maka artinya pun jadi salah. 所以我们看到
这个戴德生到中国要付上极大的代价。 Jadi kita bisa melihat Hudson Taylor ini datang ke China membayar harga yang begitu besar. 这些宣教士通常会面对语言的障碍、文化的差异。 Para misionaris ini seringkali menghadapi hambatan bahasa dan perbedaan budaya. 甚至疾病和以这个逼迫， Bahkan mengalami penyakit dan penganiayaan. 但他们仍不辞辛苦带福音把福音传开。 Namun mereka tetap bekerja tanpa kenal lelah untuk memberitakan Injil. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari terkasih, 在古代以色列人常常面临战争、流亡与这个饥荒。 di masa lalu bangsa Israel sering mengalami peperangan, pengasingan, atau kelaparan. 因此，当一个使者带来和平的好消息的时候， Sehingga ketika seorang duta membawa kabar baik tentang perdamaian, 人们对他满怀感激和喜悦。 orang-orang dipenuhi rasa syukur dan sukacita. 传福音的人带来了救恩、和平和希望的信息， Pembawa Injil membawa pesan penebusan, perdamaian, dan harapan. 就像战争中的和平使者带来巨大的安慰。 Sama seperti duta perdamaian dalam perang yang membawa penghiburan yang luar biasa. 因此，传福音者的脚中被称为是佳美的， Oleh karena itu, jejak pembawa Injil dianggap indah. 因为他们的到来给人们带来生命的改变、罪的释放和神的恩典。 Karena kedatangan mereka membawa perubahan hidup, pelepasan dosa, dan anugerah Tuhan. 传道者的美好脚中不仅仅是一种象征性的， Indahnya jejak kaki seorang pembawa Injil bukan hanya sebuah simbol 指向传道者传福音的美好的事工。 yang menunjukkan pelayanan luar biasa dari penginjil. 他还呼召信徒去实践这一传递上帝福音的使命。 Namun juga memanggil orang-orang percaya melaksanakan misi memberitakan Injil Allah. 我们可以思考美好的脚中在我们的生活中具体的表现。 Mari kita pikirkan manifestasi spesifik dari jejak kaki yang indah dalam hidup kita. 每位基督徒都可以把美好的脚中视作日常生活的方向。 Setiap orang Kristen dapat menganggap jejak kaki yang indah sebagai arah kehidupan sehari-hari. 我们可以在家庭、在朋友日常中将福音成为福音的桥梁。 Kita dapat menjadi jembatan Injil di keluarga, teman, dan tempat kerja. 用和平谦卑的态度去分享信仰， Membagikan iman kita dengan sikap damai dan rendah hati. 向他人表达爱、关心和无条件的支持。 Jadilah berita Injil hidup yang menunjukkan kasih, kepedulian, dan dukungan tanpa syarat kepada orang lain. 成为一份活生生的福音的信息。 Menjadi berita Injil yang hidup. 许多时候，行动比这个语言更有力量。 Seringkali tindakan lebih berkuasa daripada kata-kata. 我们一个行动比讲1001次的言语更有能力。 Satu tindakan kita lebih berkuasa daripada 1001 kata-kata. 参与社区的服务，帮助有需要的人，或者做志愿者工作。 Berpartisipasi dalam pelayanan masyarakat, membantu mereka yang membutuhkan, atau melakukan pekerjaan sukarelawan. 都是在实践美好脚中， Merupakan praktek jejak kaki yang indah. 而这种无私的奉献，让他人可以在行动中感受到基督的爱， Persembahan tanpa pamrih ini membuat orang lain merasakan kasih Kristus. 也为福音传递打下了美好的基础。 Juga menjadi landasan bagi kita menyebarkan Injil. 个人见证的生活方式成为美好脚中的一部分， Gaya hidup kesaksian pribadi menjadi bagian dari jejak kaki yang indah. 还意味着用信仰指导我们的言行。 Juga berarti menggunakan iman untuk membimbing perkataan. 与人和睦相处，谦卑待人，公平正直， Hidup rukun dengan orang lain, memperlakukan orang lain dengan rendah hati. 这些都能够在不经意间传递出信仰的力量。
semuanya dapat secara tidak sengaja menyampaikan kekuatan iman, 让他人通过我们的行为认识了耶稣基督。 memungkinkan orang lain mengenal Kristus melalui perbuatan kita. 圣经中在马太福音第5章14到16节讲到， Alkitab berkata dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16, 你们是世上的光， kamu adalah terang dunia. 人点灯不放在斗底下，是放在灯台上， Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, 就照亮一家的人。 sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. 这个经文提醒我们，光是要被看见、被分享的。 Ayat ini mengingatkan kita bahwa terang untuk dilihat dan dibagikan. 我们不只是在教会中彼此这个分享真光， Kita tidak hanya di dalam gereja membagikan terang sejati. 当然这样分享真光在教会是很好的， Tentu saja membagikan terang sejati dalam gereja ini hal yang baik. 更是要走出这个教会， Terlebih lagi harus berjalan keluar dari gereja, 把福音的爱与恩典带到各个角落， membawa kasih dan anugerah Tuhan ke setiap pelosok, 去关心需要的人， memperhatikan orang yang membutuhkan, 去温暖那些正在黑暗中徘徊的心灵。 menghangatkan jiwa yang galau dalam kegelapan. 这种传扬真光的这个方式，不需要惊天动地， Cara menyebarkan Injil ini tidak harus spektakuler. 反而常常是从小事做起， Sebaliknya seringkali dimulai dari hal-hal kecil, 对他人的这个关怀、安慰、友善的言语， kepedulian terhadap orang lain, penghiburan, kata-kata yang ramah, 一个倾听的耳朵， telinga yang mendengarkan. 都可以成为见证的聚会。 Semuanya dapat menjadi kesempatan untuk memberi kesaksian. 我们每个人都可以成为这个灯台， Setiap kita bisa menjadi kaki dian, 让神的爱和真理在我们的生活中闪耀。 agar kasih dan kebenaran Tuhan bersinar dalam hidup kita. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara yang terkasih, 让真光鼓励我们采取行动， kiranya terang sejati mendorong kita untuk bertindak. 在我们每个人的日常生活中成为真光。 Dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi terang sejati. 阿门。 Amin. 我们进入祷告。 Mari kita masuk dalam doa. 天父上帝，我们满心感谢你， Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. 你再次用你的话语来提醒教导我们， Engkau sekali lagi melalui firman-Mu mengingatkan kami, 鼓励我们采取实际的行动， mendorong kami untuk mengambil tindakan yang nyata, 成为主的真光， menjadi terang Kristus yang sejati, 照耀我们周遭的黑暗， menerangi kegelapan di sekeliling kami, 带领许多在黑暗当中可以离开黑暗归向光明。 memimpin orang-orang di sekitar kami agar dapat datang ke terang yang sejati. 主啊，求你帮助我们， Tuhan, tolonglah kami, 给我们圣灵的这个能力， berikan kami kemampuan dari Roh Kudus, 让你的大爱浇灌在我们的生活中， kiranya kasih-Mu memenuhi kami, 好让我们可以成为你的真光。 agar kami bisa menjadi terang sejati. 我们这样的祷告仰望神， Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin.